Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada semua. Jadi dengan saya, kita akan bersama-sama belajar kimia SPM, KSSM. Okey. Jadi dalam video ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah bernombor. Okey, jadi penyelesaian masalah bernombor ni saya suka sebut dia sebagai calculation. Jadi kalau saya sebut calculation tu, kamu boleh faham ya? Kamu boleh faham iaitu penyelesaian masalah bernombor. Okey, kita terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Penyelesaian masalah bernombor ataupun calculation. Okey. Okey semua. Dalam calculation ni, kita kena belajar okey, apa tu calculation? Macam mana kita nak tahu soalan tu adalah soalan calculation? Calculation tu dia macam ni. Soalan tu contoh dia bagi jisim, kita kena kira isi padu. Dia bagi isi padu, kita kena kira mol. Dia bagi mol, dia suruh kita kira jisim. So, benda tu lah yang maksudnya adalah calculation. Macam tu. Jadi, sebelum kita belajar calculation tu, ada dua benda yang kita kena belajar dulu dan kita kena kuasai dulu. Iaitu, saya akan tulis dekat sini dua lah. Dua. Satu. Dua. So, yang pertama, saya akan tulis dia sebagai persamaan kimia yang seimbang. Macam tu. Jadi, first kali, bila kamu nak belajar tentang calculation, kita nak belajar calculation, kita nak mahir dalam tajuk calculation ni kan, kita kena mahir dulu persamaan kimia yang seimbang. Macam tu. Dan yang kedua kita kena faham dan kita kena pandai adalah stoichiometry. Macam tu. Dan stoichiometry ni dia susah. Bukanlah dia susah, dia nak faham tu dia takes time. Jadi kita akan guna satu teknik yang mudahkan kita belajar, iaitu kita panggil dia sebagai teknik. Ada satu teknik lah. Okey, kita akan ada satu teknik untuk kita belajar ni. Okey, dekat sekolah kadang dia panggil stoichiometry, kadang cikgu tak panggil pun apa benda tu, cikgu just ajar je. Macam tu, sebab stoichiometry kan apa benda tu kan, perkataan dia pun pelik macam tu. Jadi kita akan belajar untuk persamaan kimia yang seimbang dulu. Okey, jadi jom kita belajar persamaan kimia dulu. Okey, so persamaan kimia yang seimbang. Okey. Alright. So, persamaan kimia yang seimbang ni apa? Dalam dunia ni, kita ada banyak bahan kimia, kita ada banyak tindak balas kimia. Jadi, setiap tindak balas tu dia ada persamaan dia. Macam tu. Jadi, buat masa sekarang ni, saya akan ambil satu contoh persamaan kimia. Satu contoh tindak balas. Okey, satu contoh tindak balas. Iaitu, saya akan ambil asid. Saya akan ambil asid. Saya akan campurkan dengan alkali. Macam tu. Saya akan campurkan dengan alkali dulu. Macam tu. Alright. So, asid tu apa? Dan asid tu yang mana? Macam tu. Alright. Kalau kamu tak tahu lagi ataupun belum ingat apa tu asid macam mana kan, jadi saya akan tunjuk dulu. Saya akan ajar kamu 4 asid yang selalu keluar dalam exam. Okey? 4 asid. 4 asid famous. Tak nampak. Famous. Okey. So, 4 asid yang famous. 4 asid tu adalah, saya akan start dengan H
H2 dengan H3 macam tu. Okey. Okey, lepas tu bila kamu nak buat H macam ni kan, H yang pertama saya akan letak dia adalah HCl. Nama dia adalah asid hidroklorik. Okey, HCl tu nama dia asid hidroklorik. Hydrochloric acid. Asid yang kedua yang famous ialah HNO3. Asid nitrik. Nama dia nitric acid. Asid yang ketiga nama dia H2SO4. Dan asid yang keempat adalah H3PO4 macam tu. Okey, jadi nama-nama nanti kamu tulis kat sini ya, nama-nama dia. Sebab nama tu penting. Okey, nama tu dia penting. Alright. So, kenapa tak penting? Kenapa penting? Sebab contohlah kalau saya bagi asid, saya tulis asid hidroklorik lepas ni kan. Jadi kamu nak tahu yang mana satu asid hidroklorik tu kan? H2SO4 ke, HCl ke, HNO3 ke macam tu kan. Okey. So, inilah 4 asid famous tu. So, korang boleh salin dulu. Korang boleh salin. Okay. So, saya nak padan dulu. Kamu pause lah dulu video ni. And then, kamu salin lah. Sebab saya nak tulis nanti, tak muat nanti. Okay. So, tindak balas asid dengan alkali ni adalah contoh saya yang pertama. Jadi, saya akan ambil satu contoh asid. Okay. Jadi, asid yang saya nak gunakan dekat sini adalah asid sulfuric. Dan alkali yang saya akan guna adalah natrium hydroksida. Contohnya dah. Contoh alkali yang saya akan guna adalah natrium hydroksida. Okey. Kalau kamu tak tahu alkali tu apa, tak tahu contoh-contoh alkali kan. Okey, buat masa sekarang ni saya akan tunjuk contoh dia adalah natrium hydroksida dan jangan risau dan don't worry, kita akan belajar nanti. Okey. So, asid sulfurik kita kena buat, bila nak buat persamaan kimia, kita kena buat formula kimia dia macam tu. Jadi, asid sulfurik tu apa formula kimia dia? Baru je kita belajar tadi, formula kimia untuk asid sulfurik adalah H2SO4 lah. SO4. H2SO4. Okey. Dan untuk asid sulfurik. So, kita kena buat formula kimia untuk natrium hidroksida pula. Jadi, bila kita nak tahu natrium hidroksida ni punya formula kimia, kita kena tahu ion dia. Iaitu, kalau natrium, ion dia adalah Na+. Hidroksida, ion hidroksida adalah OH-. Macam tu OH-. Jadi kalau kamu tak tahu lagi apa ion-ion dia, apa simbol-simbol dia, nanti kita akan belajar sama-sama. Okey. So, natrium hidroksida yang saya tulis ada Na+ OH- tu dia punya ion. Jadi bila kita nak jadikan dia sebagai formula kimia, Na+ dengan OH- tu kita cantumkan dia. Jadi bila kita cantumkan dia, dia akan jadi macam ni lah. NaOH. Sambung macam tu je, cantum. Jadi kita nak buat formula kimia, 2 step je. Kita cantumkan dia, kita cantumkan dia dan kita tengok bilangan dan charge dia. Maksudnya macam tu. Jadi kalau dekat sini kan, charge dia nombor nombor dia sama. Nombor dia sama. Jadi nombor dia tu apa? 1 dekat situ tu. Jadi kalau nombor sama 1 dengan 1, kita tak perlu nak cross. Okey. Cross tu macam mana pula? Okey, saya bagi contoh. Cross tu macam ni.
Saya bagi contoh kat bawah Saya bagi Na plus dengan O2 minus macam tu. So, kalau macam ni, kita kena cross. Sebab apa kita kena cross? Sebab Na tu charge dia satu positif. Okey, buat masa sekarang ni kita tengok nombor dia. Kita tak payah tengok lagi charge dia. Sebab kita nak cross ni kita tengok nombor tu. Jadi, Na tu satu charge dia. Kalau tak nampak apa-apa tu dia maksud dia satu lah. Dalam kimia satu kita tak tulis. Jadi kalau tak ada tu dekat positif tu tak ada apa-apa nombor, maksud dia ada satu kat situ. Dan dekat sini ni ada dua. O tu charge dia 2 negatif. Jadi bila charge dia tak sama nombor, kita cantumkan dia dan nombor charge tu kita kena cross. Okey, kita kena cross. 2 kita kena bagi dekat Na macam tu. So Na akan dapat 2. Dan satu daripada Na ni kita akan bagi kepada O. Kita akan dapat O ni dia akan dapat 1 macam tu. Tapi dalam kimia 1 ni tak payah tulis. Macam tu. So end up kita akan dapat formula kimia Na2O macam ni. Itulah formula kimia dia. Alright. So faham kenapa cross, kenapa tak payah cross? Kalau nombor sama, kita tak payah cross. 1 dengan 1, 2 dengan 2, kita pakai cantum je. Kalau nombor yang tak sama, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, kita kena cross. Faham? Okay. So, Na plus dengan OH minus, dua-dua charge dia 1. So, tak payah cross. Dan kerja kita dekat sini. Okay. So, seterusnya. Bila kita dah campurkan asid sulfurik dengan natrium hydroksida kan, kita nak tengok dia jadi apa sebenarnya. Okay. Tak apalah. Okay. So, H2SO4 dengan NaOH. Kita nak tengok apa jadi dekat dia when kita campurkan dia. Bila kita tindak balaskan dia. Ini adalah tindak balas lah nama dia. Asid sulfurik kita tindak balaskan dengan natrium hydroksida. Kita nak tengok hasil dia jadi apa. So sekarang ni kita nak buat hasil dia. Okay. So dalam kimia, bila kita nampak dua macam ni, okay, dua warna lah ni kan. Saya buat dua warna, kamu nampak tak? Biru dengan merah. Ni, biru. Ni biru, ni merah, ni biru, ni merah kan. Saya buat dua warna macam tu. Okay. Kita first belajar ni, buat warna dulu. Buat dua warna dulu untuk kita mudahkan belajar. Macam tu. Bila kamu masuk dalam peringkat universiti pun, ada lecturer yang gunakan warna-warna ni. Okay. Warna-warna ni dia penting untuk kita mudah faham dulu. Jadi, bila kamu nampak, saya buat dua warna macam ni, kamu imagine dia lelaki perempuan macam tu dah. Lelaki perempuan. Yang ni lelaki, yang ni perempuan. Macam tu. Okay. So, dalam kimia, bila lelaki perempuan macam couple lah, pasangan dia kan. Bila biru dengan merah ada pasangan kan, pasangan dua warna tu. Bila dua warna tu berjumpa dengan dua warna, H2SO4 ni dua warna berjumpa dengan NaOH pun dua warna, tindak balas tu dia hanya tukar pasangan dia macam tu. Biru dengan merah yang asal dia akan ke biru yang merah yang lain. Maksud dia macam ni. Okey. Sekarang ni tengok dekat NaOH, saya akan tengok dekat Na dulu. Na sekarang dengan OH. Okey, sekarang dengan OH. So, selepas tindak balas, Na ni dia akan ambil SO4 ni. Dia akan tukar pasangan macam tu. So, saya akan terus letak dia Na. Kita nak buat formula kimia yang baru ni kan. NaSO4. Okey. Step yang pertama, sebab kita nak buat formula kimia, ingat tak tadi saya cakap
bila kita nak buat formula kimia kan, kita mula-mula kita cantumkan. So, kita dah cantumkan Na dengan SO4. Dan yang kedua, kita kena tengok charge dia. So, charge untuk Na dia adalah plus. Charge untuk Na adalah plus. Manakala charge untuk SO4 ni dia 2 minus. So, bila 2 minus, dia kena cross. Okey, dia kena cross. 2 bahagian SO4 ni kita kena bagi dekat Na. Macam tu. Kita kena bagi dekat Na. So, Na tu dia akan dapat 2. Dan 1 ni kita akan bagi dekat SO4. So, SO4 tu akan dapat 1 macam tu. Tapi dalam kimia kita tak payahlah tulis 1. Dan kamu kena ingat. Dan kamu kena faham. Okay? Kamu kena faham. Kita tengok satu benda je tu. Na tu satu benda. SO4 satu benda. Kita tengok warna. Kamu jangan tengok S ada berapa, O ada berapa macam tu. O 4 apa tu, jangan. Kamu tengok ada dua benda je macam ni. Macam tu. Dua warna kan? Macam tu. Faham? Okay? Macam tu. Alright. So, alright. So, kita dah siap untuk formula kimia yang pertama. Okay, sekarang ni kita bila dah kita buat Na2SO4, maksudnya kita dah usik yang ni. Kita dah buat formula kimia untuk yang ni. So, yang tinggal lagi dekat sini adalah huruf apa? Adalah huruf H dengan OH. Dua ni lagi yang tinggal. Okay. So, bila dua tu yang tinggal, sebab SO4 dengan Na kita dah pasangkan dengan pasangan yang baru kan. Kita dah cantumkan dia dengan pasangan yang baru. Okay. Dekat sini, saya akan tunjuk satu tips, satu teknik. Tips lah, okay. Satu teknik, satu tips. Iaitu, tips, okay. Tips. Bila sebelah bahan kita nampak huruf H dululah. Sekejap Bila sebelah bahan kita nampak huruf H. Tak kisahlah banyak mana H pun di sebelah bahan tu. Okey, ni bahan Ni bahan. Sekejap. Sebelum anak panah tu dia bahan. Ni. Ni bahan. Selepas anak panah kita panggil hasil. Macam tu. Reaktan dengan produk. Okey? Macam tu. So, bila sebelah bahan kita nampak huruf H. So, kita akan terus jadikan dia di sebelah hasil adalah H2. Gas hidrogen kan? H2 kan maksud dia gas hidrogen. Okey. Jangan kira H2 ada berapa. Nampak je huruf H je dekat bahagian bahan. Bahagian sebelum anak panah, kita terus letak dia H2. Macam tu. Okey. Seterusnya, bila kamu nampak huruf O dengan huruf H, bahagian bahan, bahagian sebelum anak panah tu kan, kamu terus letak H2O bahagian hasil tu. Dan yang terakhir, kamu jangan kira ada berapa H ada berapa kan. Yang terakhir adalah bila kamu nampak huruf O, huruf C, O dengan H, kamu terus letak CO2, kamu tambahkan dengan H2O. Letak je CO2 dengan H2O. Karbon dioksida dengan air. Kamu nampak C, kamu nampak O, kamu nampak H dalam persamaan kamu sebelum anak panah tu, bahagian bahan tu kamu letak je karbon dioksida dengan air dekat situ. CO2 dengan H2O. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Kenapa jadi macam ni? Okey. So, saya akan tunjuk sekali lagi. SO4 kita dah cantumkan dia dengan Na. Dan huruf yang bahan lah. Benda yang kita tinggal sekarang ni adalah H2 dengan OH. Maksud dia kita ada O dengan H.
Kan saya cakap tadi, H kamu jangan kira. Sekarang ni kalau kamu kira H tu ada 3, O tu ada 1 macam tu. Just nampak H tu ada berapa, H ada berapa, O ada berapa macam tu. Jadi bila nampak kamu jangan kira. Kamu jangan kira. Just nampak O dengan H. Tak payah kira ada O ada berapa, H ada berapa. Jadi bila nampak O dengan H je dekat bahagian bahan tu, bahagian hasil kamu terus letak H2O. Macam tu. Siap. Okey? Siap. Alright. So saya padam dulu. Dia quite mengganggu Sekejap. Macam ni lah. Okay. Okay. Done. Right. So, sekarang ni kita dah buat satu persamaan kimia. Okay. Sebelum kita siap, kita tak siap lagi sebenarnya. Okay. Jadi, kita kena balancekan persamaan kita dulu. Sekarang ni, persamaan kita belum balance. Jadi, kenapa saya cakap belum balance? Kita tengok dulu. Bilangan di sebelah bahan dengan bilangan di sebelah hasil dia sama ke tak sama? Kalau sama, barulah kita kata dia sebagai seimbang, balance. Kita nak buat balance chemical equation, so bahan dia kena balance dengan hasil dia kena balance. Bilangan dia kena sama. Jadi, tips kita untuk kita nak balancekan, kita nak seimbangkan persamaan ni, kita tengok satu benda dalam satu masa sahaja. Macam tu. Okey. Jadi, sekarang saya akan tengok Na dulu. Jadi, Na di sebelah bahan ada satu. Na di sebelah hasil ada dua. Macam tu. So, bila nampak dua, bila nampak satu, bahagian satu tu kita terus letak dua. Kamu jangan fikir panjang apa yang akan jadi dekat O, apa yang jadi dekat H. Tak payah fikir panjang-panjang. Letak dua je. Student, dia akan fikirlah kalau letak dua dekat Na, apa jadi dekat O, apa jadi dekat H. Jangan fikir macam tu. Just letak je. Kita dah buat formula kimia betul-betul tadi. Okay. And then sekarang ni, bila kita tak balance, kita balancekan ni cara dia. Nampak tempat yang tak cukup. Contoh dia tadi dua kan. Yang sebelah sini, sebelah bahan ni ada satu, terus letak dua dekat satu tu. Kita nak darabkan. Dua ni kita akan darabkan dengan A. So Na tu dia akan jadi satu. Dan dua ni pun dia akan darab untuk OH ni. Okay. So, seterusnya kita tengok, kalau saya akan tengok huruf yang apa yang mudah. Saya akan tengok huruf O pula. Okey, huruf O dekat sebelah sini, sebelah bahan ni, dekat sini ada 4. Dekat sini ada 2 ni darab 2. 2 tu darab O. So, O tu akan dapat 2 dekat situ. So, belah bahan ada 6. Okey. Dan dekat sebelah hasil, oksigen ada 4. Dekat sini ada 1. Kita nak jadikan dia sebagai 6 juga. Kita nak jadikan dia sebagai 6. Sekarang ni ada 5 baru. So, macam mana? So, cara dia kita letak 2 dekat sini. Macam tu. Barulah O dekat sini jadi 2. So, tak adalah 5 jadi 6. Macam tu. Faham Faham. Okay. So, balance persamaan kita. Okay. Okay. Done Faham? Okay. So, kita akan pergi ke persamaan kimia yang seterusnya. Yang saya akan tunjuk, contoh yang kedua adalah
contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya akan ambilkan asid. Saya akan campurkan dengan logam. Macam tu. Logam. Jadi asid. Asid apa yang kita nak guna? Kita ada 4 tadi asid. Kita akan guna salah satu. So, sekarang ni saya akan guna asid hidroklorik lah pula. Okay, so asid. Contoh asid yang saya akan guna sekarang ni adalah asid hidroklorik. Macam tu. Kita akan tambahkan dengan logam. Jadi, logam, kalau kamu tak tahu, saya akan tunjukkan sikit. Kalau kamu tak tahu, ataupun tak ingat, kalau logam dalam jadual berkala unsur, dia dalam kumpulan 1 ataupun grup 1 sehingga grup 13. Macam tu. Okay. So, ini basically, saya briefing macam ni. Briefing grup 1 hingga grup 17 macam tu 13. Grup 1 hingga grup 13 tu adalah logam. Jadi macam mana kita nak tengok grup ke, kala ke, nanti kita akan belajar sama-sama juga. Okay. So, saya akan bagi satu contoh logam kepada kamu. Kita akan belajar. Saya akan guna magnesium. Okay. Magnesium. So, magnesium ni adalah salah satu logam. Macam mana kita nak kenal? Ada cara dia. Salah satu cara dia, kita boleh tengok dekat jadual berkala unsur. Kita boleh tengok dekat formula kimia dia. Kita boleh tengok dekat bilangan elektron, susunan elektron. Macam-macam lagi kita boleh tengok. Okey. Dalam siri elektrokimia ke, siri kereaktifan logam, dia ada ke tak dalam tu. Banyak cara. Dan cara-cara tu kamu boleh pilih macam mana yang kamu suka, kamu senang, dan kita akan belajar sama-sama. Semuanya senang, kamu boleh pilih macam mana kamu nak ingat. Okey. Jadi, asid hidroklorik tadi kita belajar. Asid hidroklorik, dia punya formula kimia adalah H dan juga Cl. Macam tu. H dan juga Cl. Okey. Dan magnesium, kita akan tambahkan dengan magnesium kan. Magnesium, kita punya, magnesium dia punya formula kimia ataupun simbol adalah Mg. Macam tu. Alright. So, kita nak tambahkan HCl ni dengan Mg. Macam mana? Kita nak belajar macam mana hasil dia bila kita tambahkan HCl ni dengan Mg. So, kes yang tadi, kamu ingat tak dia ada 2 warna dengan 2 warna? Maksudnya ada 2 pasangan warna dekat situ. Sekarang ni, kita ada dekat sini 1 warna, lelaki dengan perempuan, dan yang ni adalah lelaki je. Dia tak ada perempuan dia. Macam tu lah. Dia tak ada warna merah dia. Warna merah tu kan, warna pink. Warna pink dia tak ada dekat sini. Jadi, kalau bukan pasangan dengan pasangan, dia akan tukar pasangan. Okey. Dalam kimia macam tu. Kalau kamu nak mudah faham, dalam kimia, bila pasangan berjumpa dengan pasangan, kamu akan kena tukar pasangan dia sahaja. Macam tu. Dan, bila kamu jumpa macam ni, seorang dan kamu jumpa dengan pasangan dia. Satu benda dengan kamu jumpa dengan pasangan. Macam tu. So, maksud dia dekat sini, Mg ni, dia nak tarik Cl ni. Macam tu. Dia nak jadikan Cl tu pasangan dia. Mg tu, dia nak jadikan Cl tu adalah pasangan dia. Okey. So, jadi, kan susah ni sebenarnya. Susah. Sebab HCl tu adalah pasangan. So, Mg tu dia tak boleh mudah-mudah nak ambil Cl tu dengan mudah. Jadi, ada syarat dia.
Jadi ada syarat dia lah, ada syarat dia. Ada syarat untuk Mg tarik Cl tu. Kita nak tahu Mg tu dia boleh ke tak tarik Cl tu. Syarat dia adalah dia kena berada dalam siri elektrokimia yang duduk atas. Apa tu? Okey, jadi Mg ni dia kena lebih kuat ataupun lebih tertarik ataupun dia lebih handsome daripada H tu. Kita kena tengok Mg tu lelaki, H tu adalah lelaki. Okey, H tu adalah lelaki juga. Jadi bila Mg ni dia nak tarik pasangan orang, Mg tu dia kena lebih handsome, dia kena lebih kacak daripada H. Barulah Cl tu boleh pergi dekat Mg macam tu. Jadi macam mana kita nak tahu Mg tu lebih kuat, lebih handsome macam tu? Kita akan tengok dalam satu siri. Okey, kita akan tengok dalam satu list, satu senarai, iaitu nama senarai itu adalah siri elektrokimia. Okey, siri elektrokimia. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Jadi siri elektrokimia, saya akan tulis. Ada banyak cara kita nak ingat. Dan kalau kamu ada cara kamu guna cara kamu. Kalau saya akan guna cara macam ni. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya pasangan ataupun perempuan hidup cukup agama. Contoh. Ini adalah orang panggil akronim kan. Jadi kamu boleh guna cara kamu untuk kamu ingat sendiri macam mana kamu nak ingat siri elektrokimia ni. Okey, siri elektrokimia. Jadi untuk KSSM dia ada berbeza dekat sini. Dia akan ada berbeza dekat sini. Dia kalsium tu, Ca tu kalsium tau. Ca tu kalsium, kalsium tu duduk atas. Na tu duduk kat bawah macam terbalik macam tu je lah. Jadi ada sebab dia, nanti kita akan belajar. Not now lah, bukan sekarang, kita akan belajar nanti kemudian. So, sekarang ni kita nak tengok magnesium tu lebih kuat ke tak daripada hidrogen tu. So, kan saya cakap tadi, bila dia kuat, nak tulis macam mana ni? Kuat, kalau dia kuat, dia adalah duduk lebih atas dalam SEK. Kalau dia atas SEK maksudnya dia kuat lah. Lagi atas, lagi kuat. Lagi handsome. So, magnesium dengan hidrogen, kita tengok dua tu je lah. Sebab kes ni melibatkan dua benda tu je. So, kita cari magnesium kat mana? Kat sini. Dan hidrogen kat mana kita cari? Kat sini. So ternyata dekat sini magnesium tu dia lagi kuat. So bila magnesium ni lagi kuat, dia bolehlah tarik Cl tu. So kita boleh tarik dia, kita boleh cantumkan dia dan kita boleh buat formula kimia yang baru lah. Formula kimia yang baru bila kita cantumkan Mg dengan Cl, dia akan jadi MgCl. So kita nak buat formula kimia, kita tengok dua benda tadi kan. Kita mula-mula kita cantumkan macam tu kan. Dan yang kedua, kita tengok charge dia macam tu. First step, kita just letak je. Letak dekat-dekat macam tu, formula kimia kan. Dan yang kedua, kita tengok charge dia. Okey, so kalau yang tak tahu lagi ataupun tak ingat, Mg ni charge dia 2+. Cl ni charge dia minus. Macam tu. Kalau kamu pun tak ingat lagi charge dia, jangan risau, kita ada cara yang mudah untuk kita ingat charge dia ni. Tiba-tiba positif, kenapa ada negatif lah, kenapa 2, 3, 1 lah, macam tu kan. Kenapa ni kita akan belajar next time. Dia ada cara yang mudah untuk kita belajar, untuk kita faham, ingat charge ion-ion ni. Okay, so
bila kita ada charge dia, kita kena tengok charge kan? Kita kena tengok charge. Bila charge dia tak sama, kita kena cross kan? Sekejap. Ni. Tak sama. Ni 2. Ni 1. Tak sama. Kena cross. Jadi, 2 yang mg ni akan bagi dekat CL. Akan bagi dekat CL. So, CL akan dapat 2. Dan 1 yang CL punya ni, kita akan bagi dekat mg. So, mg akan dapat 1. Ingat, dalam kimia, 1 kita tak payah tulis. Tak salah, cuma nampak tak bijak kalau kita tulis. So, persamaan kimia, kalau kita campurkan mg dengan CL, dia akan jadi benda ni lah. MgCl. Macam tu. So, kita letak dekat sini 2 lah. Okay. Faham kenapa dia kena cross-cross, kenapa tak payah cross. Macam tu. Okay. Okay. So, seterusnya, kita dah pasangkan, kita dah buat pasangan baru kan? Kita dah buat pasangan iaitu Mg dengan Cl kan? Okay. So, Mg dengan Cl kita dah pasangankan dia. Yang tinggal lagi adalah H. Okay, yang tinggal lagi adalah H. So, apa yang kita nak letak dekat sebelah hasil? Kita tengok dekat yang ni dah pula. Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Jadi, okay, kita tengok dekat sini. So, bila kita tengok, bila kita nampak huruf H sahaja, kita akan letak di sebelah hasil dia adalah gas hidrogen, H2. Bila nampak OH, kita akan letak hasil dia adalah air, H2O. Dan bila kita nampak COH, huruf C, huruf C, huruf O dengan huruf H di sebelah bahan, kita akan letak karbon dioksida dengan air, CO2 dan H2O. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, dekat persamaan kita sekarang ni, yang nombor 2 ni, asid hidroklorik tambah magnesium ni. Jadi, kalau kita perhatikan, kita hanya ada huruf H je yang tinggal. Jadi, bila nampak huruf H, maksudnya kita kena letak H2O dekat sebelah hasil. H2O, sorry. H2 di sebelah hasil. Gas hidrogen. Macam tu. Gas hidrogen. Okay, sampai situ faham Sampai situ jelas, clear. Okay. Okay, clear dah. So, ini adalah salah satu persamaan kimia yang kita kena seimbangkan. Okay, sebab ada persamaan yang dia tak boleh seimbang. Maksudnya, bila kita dah buat macam ni, kita just letak-letak tu, dia dah seimbang. Okay. Jadi, persamaan ni kita kena seimbangkan tidak? Kita kena tengok. Jadi, buat masa sekarang ni, saya akan tengok Mg. Alright. So, Mg di sebelah hasil ada 1. Mg sebelah bahan ada 1. So, dah balance. Okay. Dah balance. Okay. Yang kedua, kita akan tengok saya lah. Ikut suka hati kamu. Kamu nak tengok yang mana satu. Tapi dalam satu masa, kamu tengok satu benda je. Satu benda dalam satu masa. Ingat benda tu. Kamu jangan tengok CL, tengok sini Mg pula. Dekat bahan CL, dekat hasil kamu tengok H pula. Jangan macam tu lah. Nanti kamu pening. Last sekali kamu tak ada nak balance. Kamu tak nampak. Kamu kena buat satu-satu je. Macam tu. Okay. Kamu kena buat step-step dia. Okay, macam maksudnya kalau kamu buat matematik lah. Math kamu tak boleh nak congak. Kamu kena buat step dia. Kalau kamu tak expert lagi dalam math, kamu tak boleh lah nak congak kan. Sama juga dengan kimia ni, kita tak boleh nak congak persamaan kimia ni. So, kita kena buat satu-satu. Jadi, sekarang ni saya akan tengok CL.
saya akan tengok CL di sebelah hasil dan saya akan tengok CL di sebelah bahan. So sebelah hasil CL dia ada 2, sebelah bahan dia CL ada 1. Jadi tanpa fikir panjang kan, kita terus letak 2. Kita terus letak terus letak 2 depan ni. Sebab kita nampak CL tadi ada 2, tapi dekat sini ada 1. Jadi 1 kan kat sini. Sini ada 2. Macam tu. So kita terus letak 2 dekat situ. Tu adalah bilangan dia. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Okey. Kalaulah saya ada huruf X. Okey, huruf X. Jadi saya ada X kan? Jadi kalau saya ada X, bilangan dia adalah dekat sebelah bawah dia kanan macam tu. Maksud dia kat sini. Bilangan dia duduk dekat sini. Bilangan dia duduk dekat situ. Okey. So, kalau saya buat macam ni. CA. Maksud dia CA ni ada 1 lah. Sebab kat sini kan Sekejap. Okey. Sebab dekat sebelah sini kan dia tulis 1. Dia tak tulis apa-apa. Maksudnya 1 lah. Maksudnya jelas kita nampak 1. Macam tu. Kalaulah saya buat contoh lagi. Saya nampak CL2. Oh. Sorry. Sorry terkeluar pula. Okay. So, saya buat CL2 macam tu. Maksudnya, bilangan CL dekat sini, dia ada 2. Dia ada 2. Macam tu So, jelas macam mana saya tengok ada berapa ada bilangan-bilangan dia tu kan. Okay. Saya tengok dekat sebelah bawah kanan dia. Sebelah bawah kiri lain, sebelah atas kanan kiri tu benda lain-lain semuanya. Okay. So, kita tengok bawah sebelah kanan. Bawah sebelah kanan. Bawah sebelah kanan. Macam tu Okay. So, bila kita dah letakkan H tu bila dah kita letak 2 tu adalah untuk H dan 2 tu adalah juga untuk CL. So CL dah ada 2 dan H pun dekat sebelah bahan pun dah ada 2. So settle. Kita dah balance. Macam tu. So saya tunjuk 2 dulu contoh. Saya tunjuk dulu 2 contoh untuk buat persamaan kimia yang seimbang. Sebenarnya bila kamu dah faham 2 ni pun dia banyak memadai dah. Dia dah banyak memadai dan banyak membantu kamu. Sebab 2 persamaan yang saya tunjuk ni, dua-dua dia kes dia berbeza. Tadi yang persamaan yang pertama ni, persamaan yang pertama ni, dia membabitkan 2 pasangan dengan 2 pasangan. Macam tu. 2 pasangan, 2 warna. 2 pasangan lah kan. Dia membabitkan 2 pasangan. Dan yang dekat sini, yang persamaan yang kedua ni, dia 1 pasangan dan 1 lagi tak. Macam tu. Okey, 2 kes, 2 contoh yang berbeza saya tunjuk. Okey. Jadi bila kamu dah expert, nanti buat soalan banyak-banyak. Okey, buat soalan banyak-banyak. Bila kamu dah expert, kamu dah expert buat persamaan kimia, barulah kita akan pergi ke step yang seterusnya. Kita akan belajar cara untuk kita faham soalan tu. Kita faham soalan. Okey, saya akan buat video yang seterusnya. Kita akan belajar macam mana kita nak kira berdasarkan bila kita tengok persamaan kimia yang seimbang ni. Macam tu. Okey, jadi anything yang kamu nak tanya, kamu boleh terus masuk dalam grup WhatsApp saya lah. Mungkin saya akan letak dalam link dalam description. Saya akan letak link Google Form kot. Link Google Form tu kamu kena kamu just isi nama je kot. Isi nama and then kamu boleh masuk link WhatsApp ada dalam tu. Macam tu. Okay. So anything you nak tanya, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp ataupun kamu boleh tanya je dekat dalam dekat komen tu. Okey, saya jawab Okey, insya-Allah. So sampai sini saja video kita pada hari ini. Bye bye. Assalamualaikum.